Hadis Nabi yang sahih, wanita yang sebegini tanpa sebab-sebab yang kukuh sengaja mengelak daripada menyempurnakan tanggungjawabnya untuk nafkah batin tersebut, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama menyebutkan dilaknat oleh Allah daripada malam sampai ke pagi. Ada menyebutkan dilaknat oleh Allah daripada start dia menolak sehinggalah dia memberi. Subhanallah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soalan, apakah hak suami yang patut didapat daripada kita? Yang pertama, hak melayani keperluan batinnya. Subhanallah, nafkah batin tu kan. Melayani tu banyak lagi lah penjelasannya, sampai tahap mana sekian. Kemudian apa yang haram tu memang suami tak bolehlah memaksa. Isteri sakit, suami tak boleh paksa. Bahkan melayani kehendak suami ini sampai tahap kalaulah tak ada apa-apa sebab, tak ada apa-apa alasan, cuma tak ada pak mood je, tak ada mood. Bang, tak apalah, tak ada mood lah. Alasan tak ada mood ataupun terlalu penat ataupun sebab apa, duduk leka tengok movie, leka tengok ni kan. Suami bagi signal pun macam buat-buat tak nampak ya. Buat-buat tak faham kan. Sedangkan dia faham, dia sengaja untuk kerik-kerik sekian-sekian. Hadis Nabi yang sahih, wanita yang sebegini tanpa sebab-sebab yang kukuh sengaja mengelak daripada menyempurnakan tanggungjawabnya untuk nafkah batin tersebut, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama menyebutkan dilaknat oleh Allah daripada malam sampai ke pagi. Ada menyebutkan dilaknat oleh Allah daripada start dia menolak sehinggalah dia memberi. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kan dating peguam isteri yang datang, suami datang mengadu, ustazah, dah 2 tahun isi saya menolak. Dah berapa tahun? Dah setahun. Saya kata, ya Allah, lamanya puan. Kenapa puan sampai macam tu? Ustazah, suami saya kena terimalah seadanya. Dah ni kekurangan saya. Dah macam tu pula. Kan kita kena redha meredai kan, saling memaafkan. Saya kata tak boleh dalam bab ini. Bab wajib kena ikhtiar untuk beri. Dah sebenarnya ustazah saya trauma lepas bersalin kan. Saya dah susah payah mengandung, melahirkan, menyusu. Suami kenalah sabar. Trauma lepas bersalin. Ini banyak berlaku tuan-puan sekalian. Lagi-lagi bila dia menjahit di bawah tu kan. Lepas tu macam-macam lah. Dia takut koyak balik, macam-macam alasan. Saya kata macam ni, pergi jumpa doktor. Nanti cek balik, doktor kata okey ke tak. Dia kalau ustazah cakap, dia tak yakin. Kalau ustazah cakap boleh puan, taknya tak. Saya kata pergi jumpa doktor, cek dengan doktor. Encik bawa doktor. Bawa doktor pula, bawa jumpa doktor. Subhanallah. Lepas tu ada kes yang trauma sebab dia terlampau sakit, contohnya ketika melakukan hubungan suami isteri, baru kahwin. Suami baru kahwin 3 bulan. Ustazah menangis-nangis, kenapa ni dek? Suami saya dah bagi kata 2, sama ada bagi dia poligami ataupun berpisah. Saya kata kenapa sampai macam tu? Saya tak normal ustazah, saya tak mampu. Tak normal, saya tak ada, saya tak boleh tu, saya tak boleh tu. Maksud dia kan. Lepas tu saya kata pergi jumpa doktor. Senang, jumpa doktor je kita kan. Bawa isteri jumpa doktor, betul ke tak normal, betul ke tak ada. Bila jumpa doktor dan saya bagi tahu sikit macam mana dek, adalah benda-benda yang kita kongsi gini-gini. Lepas tu kan seminggu 2 minggu, ustazah dah elok dah, saya normal rupanya. Dia kadang-kadang disebabkan keputihan yang teruk, keputihan yang dahsyat, ia menyebabkan memang tidak ada bukaan dan sebagainya, menyebabkan sampai sangat teruk, jadi trauma. Ini saya menyebutkan tentang sikit saja isu-isu begini, tapi banyak punca penceraian dan punca masalah rumah tangga yang datang mengadu. Kalau pengalaman saya sendiri, datang dengan aduan, kami tak sefahaman ustazah, kami komunikasi tak baik, ustazah kami gini. Tapi masuk ke sesi bila tanya, sebenarnya masalah tilam bantal, sebenarnya masalah hubungan seksual. Settle masalah hubungan seksual tu, settle masalah kat dapur, masalah kat TV, masalah kat tempat lain. Betul tuan-puan sekalian. Sebab komunikasi yang paling penting hubungan suami isteri, komunikasi hubungan intim. Di situ adanya kasih sayang yang terbina, sefahaman, kemesraan, keintiman, kedekatan hati dan sebagainya. Masya Allah. Dan isteri contoh yang lepas bersalin tadi tu kan, dia kata saya tak ada keinginan langsung, saya dah tak normal dah ustazah, saya sekarang gini. Saya kata pergi jumpa doktor juga. Betul. Dan alhamdulillah banyak kes saya boleh selesai, sebab saya tahu saya bukan pakar. Dan ya, doktor ada bagi pil hormon. Rupanya hormon estrogen dia dah menurun sangat. Ada orang tak terkesan okey je. Ada juga
bila doktor check okey, dia kata ustazah saya confident sebab doktor kata semua okey, memang perfect, jadi alhamdulillah saya yakin dan sebagainya. Benda-benda ini orang Melayu Islam kita tu namanya malu nak bertanya, malu nak bercerita. Akhirnya benda tu dah jadi lama-lama jadi barah apa semua. Yang kita dengar tak tahu bercerai atas sebab sekian-sekian. Sebenarnya nak menutup perkara yang sepatutnya boleh settle awal. Antaranya lagi, wanita wajib memberi kepada suami, antaranya adalah meminta izin kepada suami untuk dilakukan sesuatu, melainkan sesuatu yang dilarang oleh suami itu bertentangan dengan syarak. Maksudnya contoh, suami ni tak bekerja, memang malas, tapi isteri nak keluar bekerja, nak cari keperluan keluarga, suami tak izin. Habis tu nak makan apa? Dalam keadaan begini, isteri ni boleh keluar bekerja. Dan kalau dia mengadu sekalipun, akan dibicarakan kenapa? Kalau encik tak, kalau tak anak lapar sekian-sekian, kes begini pun memang banyak. Kes lagi kalau suami tak izinkan, contoh untuk balik ke rumah mak ayah 2-3 tahun, ada yang 10 tahun. Ada yang jumpa saya dah benci dan dendam pada suami. Sebab apa? Masa ayah dia nazak, suami tak izinkan. Suami pegang kepada kisah apa? Pegang kepada kisah berlaku di zaman Rasulullah sekian-sekian. Dan sebenarnya kalau kita cari riwayat kisah itu, bukan riwayat yang sahih, bahkan sumber daripada kisah. Pernah dengar tak kisah tu? Kan isteri ni suami pesan, kalaulah ni jangan pergi ke mana-mana sepanjang aku tiada. Suami pergi musafir jauh. Kemudian si ayah sakit, ada cerita si ibu sakit. Kemudian adik-adik datang. Lepas tu dia bertanya Rasulullah, ya Rasulullah macam mana? Boleh tak nak pergi ziarah? Sedangkan suami pesan jangan ke mana-mana. Lalu katanya Nabi SAW menjawab, taati perintah suamimu. Sampai dia meninggal pun dia tak balik tengok. Jadi cerita ini dipusing dalam masyarakat kita. Dan bila saya sendiri cek, bila tim penyidikan saya kata cek, sebab ini dah menjadi satu salah faham yang besar. Lepas tu bila kita merujuk kepada perbahasan ulama-ulama muktabar, subhanallah, dan boleh tengok dalam mufti wilayah persekutuan, tuan-puan sekalian, dibincangkan soal boleh tak isteri keluar walaupun suami tak izinkan dalam bab tanggungjawab dia kepada ibu ayah. Ibu ayah sakit, anak perempuan pun bertanggungjawab. Bukan anak lelaki je, anak perempuan pun bertanggungjawab untuk ziarah, untuk jaga dan sebagainya. Suami mungkin ada krisis dengan bapa mertua dulu, jadi memang tak izin, bertahun-tahun tak balik. Tapi sekarang dah tenang, adik-beradik telefon, boleh tak? Boleh ke tak boleh balik? Suami tak izin ni. Kata saya tak izinkan awak balik. Kalau saya tak balik lah. Suami tak bagi. Ya, kalau suami tak bagi. Okey, kita bincang dari sudut perbahasan ulama, dan daripada jawapan siapa nak rujuk, Jabatan Mufti dan Persekutuan dibincangkan, dan pendapat yang terpilih adalah isteri dibenarkan balik walaupun suami tidak izinkan dalam urusan bab ziarah ibu ayah. Tetapi suami datin insya-Allah izinkan. Ya, betul. Ya. Sekarang dalam hal ini suami ini tak bertanggungjawab. Suami yang bertanggungjawab, dengar je mak ayah isteri ni sakit, bawa cepat-cepat. Bukannya halang, subhanallah. Sebab itu dalam bab ini kan, bila berlakunya pertikaian, ilmulah yang akan memberikan jalan penyelesaian. Ilmu yang akan beri penyelesaian. Tapi kalau isteri tetap taat dan akhirnya tak dapat ni, isteri dapat pahala yang besar, suami berdosa. Maksud saya ialah bukan saya hasut isteri balik. Ustazah, saya tetap memilih untuk taat kepada suami saya, walaupun sebenarnya saya boleh balik. Besar sangat pahala puan, pahala taat, kemudian pahala sabar. Tapi dalam hal ini suami berdosa, sebab suami tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai menantu, sebagai seorang anak patut menjaga ayah dan ibu mertua, dan sebagai suami yang sepatutnya beri hak kepada puan. Subhanallah.